salam sejahtera. Ini adalah episod ataupun hari yang ke-20 untuk Borak Tengah Lapar. Alhamdulillah hari ke-20 kita berpuasa. Semoga semuanya baik-baik saja. Dan untuk hari ini masih lagi bersama-sama saya Epi Syafiq, Samsul Debat dan juga Abang Saiful Apik kita. Dan macam biasa, email yang anda hantar kami pilih menjadi topik untuk hari ini. Dan topiknya hari ini adalah Sila bacakan. Sila bacakan. Bacakan ni. Ada bunyi seruling tak? Setiap malam Ramadan saya buka TV tengok jemaah bersolat tarawih di Masjidil Haram. Sayu hati saya tengok. Teringin sangat saya nak bersolat di sana. Orang kata nak ke tanah suci kena dapat jemputan Allah. Kenapa sampai sekarang saya belum ada rezeki dapat jemputan ke sana? Mohon penjelasan. Salam dari saya yang nak buat haji dan umrah yang tengah lapar. #Makkah, #Madinah, #Borak Tengah Lapar. Yang tengah lapar tu bukan orang sama yang hantar. Betul. Baik, dan Alkisah Tanah Suci, berpuasa di Tanah Suci, keinginan untuk Tanah Suci. Macam mana tu Ustaz? Jadi sebenarnya kalau dia kata nak tunggu jemputan memang betul lah. Kita secara istilahnya kita memahami bila Allah mengundang kita ke tanah suci, walau apa juga cara sekalipun kita akan sampai ke sana. Tapi jemputan tu bukanlah satu jemputan rasmi dengan ini kami menjemput anda. Tak ada lah. Tak ada. Tetapi maksudnya kita ni kena ada keazaman nak pergi ke sana untuk beribadah di sana. Dan sebab sebenarnya jangan salah faham kalau orang cakap tentang tak mampu, tak ada duit. Sebenarnya banyak dah berlaku yang kita boleh tengok dalam penceritaan sahabat-sahabat perkongsian, sahabat saudara mara kita. Bukan sebab duit nak sampai ke tanah suci. Ya. Betul. Sebenarnya rezeki. Bila Allah undang kita dalam macam-macam cara, kadang tak perlu bayar satu sen pun dia boleh sampai kat sana. Betul. Ya. Kan mungkin ada orang tiba-tiba ada kekosongan. Ada kata tak perlu bayar, hanya perlu bawa diri saja. Ada berlaku. Betul. Ya. Ada yang menang pertandingan peraduan. Macam dulu saya pernah masuk satu pertandingan pidato. Johan tu adalah hadiah Johan nak juara adalah dapat duit RM5,000 dan tiket umrah. Masa tu kebetulan birthday mak saya. Saya hadiahkan kat mak saya. Saya menang masa tu, saya hadiahkan kat mak saya. Rupa-rupanya saya baru tahu yang mak saya waktu ketika itu, mak saya cakap sebenarnya memang mak saya pernah pergi sekali. Dia rasa tak puas hati. Dia harap sangat, ya Allah biarlah aku pergi. Jadi sama ada dekat sebab saya menang atau sebab doa dia. Kita kena faham. Jadi kat situlah jangan putus asa. Sentiasa tanamkan dalam hati berdoa, ya Allah aku nak ke tanah suci, ya Allah. Berdoa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita sampai ke sana. Ya. Dan doa ni selalunya Allah makbulkan dalam 3 bentuk. Yang pertama diperkenankan terus. Kun, maka jadilah. Yang kedua pula mungkin bukan sekarang. Mungkin satu masa yang telah ditentukan. Yang ketiga mungkin bukan di sini. Betul. Di sana lah. Di sana. Jadi kita kena sentiasa bersangka baik. Betul. Sebenarnya kalau kita tengok konsep dia tu maksudnya, pertama Tuhan makbulkan doa kita sebiji, sebijon macam kita minta. Betul. Kedua, Tuhan tak bagi macam mana kita minta, tapi Tuhan bagi lagi baik lagi. Ya, betul. Kita tak kumpul duit, tak dapat kumpul duit, kita dapat pergi, anak kita sponsor kita pergi, contoh. Ataupun yang ketiga tadi kata, bukan kat sini. Dia dah di dalam alam barzakh, ada orang buat badal haji untuk dia, buat badal umrah untuk dia, contohlah. Yalah. Jadi kita tak tahu macam mana ini adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang penting jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Dan kita pun kena tahu apa beza duit dan rezeki. Sebab kadang-kadang duit belum tentu rezeki. Betul? Kadang-kadang bala lagi pun ada juga. Ada duit, tayar bocor, tukar tayar. Yang rezeki pula kadang-kadang belum tentu duit. Diberi kesihatan, dijauhi segala musibah. Itu pun rezeki. Sama-sama kita berhusnuzon dengan Allah sangka baik. Okey. Baik Ustaz. Apa sebenarnya nikmat yang terkandung apabila kita dapat bersolat, berpuasa dan beribadah di tanah suci ni Ustaz? Tak dapat nak digambarkan, melainkan orang yang pergilah. Dia boleh beritahulah. Sebab pergi ni satu, bila dekat sana ni kita tak ada masa nak fikir pasal dunia pun. Dekat sana kebanyakan ni kalau orang sana memang fikir nak ibadah aja. Kalau sembahyang tu, sembahyang sunat kan. Kita bangun sembahyang sunat. Lepas tu kita dah habis bagi salam kan, naik lagi sembahyang sunat. Kadang dah tak tahu sembahyang sunat apa, dah sembahyang ajalah. Nasib kau niat tu biarlah datang kemudian kadang-kadang. Macam tu sekali. Dan kemudian tak ada siapa pergi sana bawa pangkat dia. Dekat sana kau duduk hotel kau jauh, kau jalan lah. Kau duduk kat sana kau kena sembahyang, kau kena halau sembahyang dekat sini, tak boleh kena sembahyang dekat belakang, sembahyang lah. Dekat atas lantai tu, kita sama di sisi Allah. Itu sebabnya nak mengajar kita. Sebenarnya nikmat di sana satu perkara bezanya adalah bila kita berada contoh di Masjidil Haram, itu adalah kiblat umat Islam seluruh dunia.
Dan bila kita bersolat di sana, kita bersolat di mana tempat Nabi bersolat dulu. Ya. Kita berada di bumi Mekah dan Madinah yang mana kedua-duanya adalah merupakan tempat Nabi. Dah tentu lain. Kalau kita tengok bagaimana dulu Imam Malik bila datang ke Madinah, dia menghormati Nabi, dia buka kasut dia. Dia berjalan kaki ayam kerana dia tak sanggup memakai kasut, memakai sepatu kerana memikirkan Nabi dikebumikan di sana. Itu cerita dia. Jadi itu jadi makna kata memang nikmat dia tu banyaklah. Banyaklah tak dapat nak cakap lah. Saya walaupun saya pernah ikutlah arwah ibu angkat saya masa menunaikan haji beliau lah. Haji sangkut lah masa haji. Tapi walaupun saya kecil masa tu umur saya 6 tahun. Saya masih ingat lagi. Saya dah tahu dah istilah batu ajar aswad tu. Memang saya kecil, badan kecil mulik, memang takkan dapat can nak cium benda tu. Padahal itu dah kira minggu keberapa dah. Last kali saya cuba cari saf yang paling depan. Lepas tu saya tinggalkan salam saya yang terakhir tu. Maknanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyat akhir tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kanan tu je. Terus target. Memang target. So bila saya bagi salam yang pertama tu, saya terus target ke sana. Saya dapat hidu dalam masa 2-3 saat je. Lepas tu dia datang punya keroyok tu sampai pecah bibir saya, memancut darah kat batu ajar aswad tu. Dan itu masa saya kecil. Sama juga dekat Arafah bila kita nak melontar tu kan. Saya masa tu kecil tak tahu apa benda ni kan. Bila saya tanya dengan abah, kenapa dia orang baling batu ni? Dia cakap dekat sinilah setan tu. Saya ambil kasut, Ustaz. Baling lah sekali balik tak ada kasut. Jadi itulah bayangan daripada saya yang kecil ketika itu punya merasakan betapa hebatnya suasana kat sana tu kan. Tak dapat nak digambarkan. Jadi saya sentiasa mendoakanlah mereka-mereka yang masih belum pergi, insya-Allah supaya ada rezeki. Ada rezeki belah-belah. Baik, untuk waktu ini kita nak berehat seketika. Terus bersama-sama kami Borak Tengah Lapar. Kita ikuti Borak Tengah Lapar. Dalam hidup ini jangan alpa, ini adalah borak tengah lapar. Boleh Ustaz bantu saya Ustaz? Boleh. Dah ujung-ujung dapat kan? Dah ujung-ujung dapat. Okey, hari ini kita bercerita mengenai Al-Kisah di Tanah Suci. Boleh tak Ustaz kongsikan antara aktiviti Ramadan di Tanah Suci Ustaz? Aktiviti Ramadan ni banyakkannya dipenuhi dengan ibadah lah. Sebab di sana panasnya lain. Sebab kita tahu Ramadan ni bulan Ar-Ram tu. Panas yang menyengat, panas betul-betul di Tanah Suci. Namun demikian, panas di sana walaupun sangat panas, kan, dia tidaklah seperti di negara kita. Negara kita panas dan lembap. Di negara mereka panas dan berangin, dia kering. Jadi macam mana pun dekat sana dibanyakkan beribadah. Kalau balik bilik pun mengaji. Kalau kita pergi tu kita bersedekah. Dan kemudian berbuka puasa pun tak kira siapa. Tak kira daripada mana-mana negara tu. Sepanjang-panjang jalan tu kadang-kadang dekat luar tu. Kita boleh duduk bersila dan kita makan. Dan buka puasa pun tidak semewah kita di Malaysia. Kita makan buah tamar, kita minum ni. Kadang-kadang kalau ada rezeki apa yang ada itulah kita makan. Bukan melainkan orang yang duduk di hotel lah. Tapi bila kita nak buka puasa, nak dapat keberkatan buka puasa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu, itulah dia. Suasana dia sangat, orang kata sangat menginsafkan lah. Dan pada ketika itu alhamdulillah dengan kurma walaupun 2-3 dengan 3 ulas kurma itu sudah cukup untuk memberikan tenaga kepada kita untuk terus beribadah. Dan mereka bertarawih dengan ayat Quran yang begitu panjang. Kalau kita dekat Malaysia kita boleh pilih lah surau, boleh pilih masjid mana yang cepat kan. Tapi dengan alunan dia kita tidak akan mengungut, malahan di sana suasananya sangat orang kata menenangkan lah. Tenang betul. Dan malamnya juga sejuk. Betul Ustaz. Sebab dia tak ada awan kan. Dan malamnya sekejap. Malamnya sekejap saja. Sebab dia cepat terang lah. Cepat terang. Dia puasa lama kat sana kalau pergi bulan puasa. Agak lama lah. Dan lagi satu yang saya rasa beruntung sangat masa ketika tu tahun 75 atau 76 lah masa saya pergi tu. Berbanding lah sekarang kan dengan air zam-zam tu dah ada pipe apa semua kan. Saya dulu masa tu kolah lagi. Bukan saja minum, mandi air zam-zam. Saya rasa sekarang orang tak dapat lah. Tak dapat dah. Sebotol pun tak boleh bawa balik. Jadi itu antara orang cakap bagaimana suasana yang sangat
sangat indah ketika itu Betul. di sana. Baik, kalau kita saksikan di Malaysia bila buka puasa dah macam pesta Ustaz. Bazar sana, bazar sini, makan sana mewah-mewah. Kalau dekat tanah suci macam mana pula Ustaz? Kan macam saya kata tadi lah, dia berbuka puasa apa yang ada. Dan kemudian mungkin di hotel mungkin ada lah sajian-sajian dia untuk makan makanan ni. Tapi lah kita tahu je lah makanan hotel di Arab tak sama lah macam kita makan di Malaysia ni. Kan nanti kan cakap teringat roti john. Kan teringat makanan-makanan mutabak, teringat dengan ni. Tapi yalah, tapi makanan di sana kita kena sesuaikan lah. Kita cakap tak apalah apa yang ada. Tetapi waktu berbuka puasa yang duduk ramai-ramai tu, makan buah tambah je dengan air zam-zam. Sebenarnya itu dah cukup memberikan tenaga. Kita pun fikir kenapa kita boleh bertenaga beribadah, sebab itulah keajaiban yang duduk di tanah suci. Hebatnya air mindset, zam-zam. Ustaz. Mindset, Mindset, betul. Kita tak ada sibuk ni. Lepas ni nak pergi bazar, apa ni nak pergi sini, tak ada. Kat sana tak terkejar-kejar pun. Kan? Malahan dia bila masuk apa ni pada malam ke-16 doa kunut dia. Ya Allah, panjang betul. Ya, betul. Panjang tu yang orang mula-mula doa macam ni. Ya tangan. Lepas tu tak habis-habis makin kita turun. Sudahnya kat lutut dia dah. Kan? Tapi itulah dia, kita berusaha untuk mencapai kualiti ibadah yang terbaik di sana. Dia nasi Arab apa Hadramaut lah. Ada sedap. Tak boleh cakap tu dia. Kalau dekat Madinah ada satu tempat nama di Syariat Korban. Situ makan ikan goreng sedap. Sup kambing sedap. Tapi macam bila di bulan Ramadan sebenarnya kadang kita tak ada masa untuk itu. Kalau bulan bukan bulan puasa, mungkin kita ada masa lagi pergi makan nasi unta, makan nasi. Unta macam mana rasa dia unta tu Ustaz? Memang rasa unta lah. Tak dapat nak cakap rasa ayam tu. Takkan rasa kucing. Macam mana betul kan? Tak mungkin. Tapi memang sedap lah. Memang sedap. Makanan di sana memang sedap. Kalau kita makan di nasi Arab kat sana tak sama lah macam kita makan dekat Malaysia ni. Yang restoran-restoran buka tu tetap lain. Macam air zam-zam sendiri. Betul. Air zam-zam minum dekat sana lain nikmat dia. Rasa macam air. Sedap betul. Berulang-ulang minum. Betul. Tapi kenapa sampai dekat Malaysia dia rasa macam payau-payau sikit. Macam apa kan. Jadi sebenarnya antaranya memang keistimewaan. Mukjizat kan diberikan. Air itu dekat tanah suci. Memang hebat lah. Ya, betul. Dan antaranya juga bila kita cerita suasana sana, saya masa saya kecil tu lah, saya suka pergi dekat pasar tu lah, pasar market yang jual-jual daging tu. Yang indahnya lah bila sebab saya ingat lagi benda tu masih segar kan. Setiap kedai-kedai yang menjual daging ni, tokek daging tak ada. Diletaknya kucing-kucing kat situ. Kucing tu elok pula tak makan daging tu. Duduk relax situ, duduk dengan satu mangkuk, orang ambil timbang duit letak kat dalam tu. Memang tak ada kecurian. Itu kucing hebat. sekolah punya. Kucing sekolah. Ya kucing tu relax tapi dah gemuk-gemuk dah. Kan? Dah tak tahu apa jenis daging dia makan. Silap tuan dia dah makan dah. Tuan ni makan. Sebab tu tuan dia dah tak ada. Tapi sebenarnya satu perkara yang kita kena faham juga. Kalau saya dengar cerita Abang Saiful Apek ni ketika zaman dia pergi ke sana, memang kalau kita tengok satu benda, dia lapang, mudah, dia pemudahkan sebenarnya. Malahan ketika zaman Abang Saiful ni dulu masa pergi, waktu dia kecil dulu, tahun 1970-an, mereka semua boleh mengaji depan Kaabah ni. Ya betul. Dapat. Dia pegang. Tetapi hari ini, kos semakin mahal, tapi nak ibadah tu pun semakin susah. Ya, betul. Orang semakin ramai. Ya. Kan, nak bayangkan nak ziarah makam Nabi pun jadi berhempas pulas, beratur panjang, 1.5 kilometer beratur. Semakin susah. Semakin susah. Itu sebabnya, kalaulah nasihat saya pada semua, kalau anda semua ada peluang pergilah, jangan ditangguh-tangguhkan. Dan tak usah kita tunggu sebab kita takut kita tak berkesempatan pergi. Lepas tu kalau takut berkesempatan pula dah makin susah pula kan. Betul. Itulah teringat kisah saya masa kecil tu. Kalau ada sembang-sembang kita kena berehat dulu lah. Okay. Kita kembali selepas ini dalam Borak Tengah Lapar. Kita ikuti Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar dan kita masih lagi bercerita mengenai Alkisah Umrah, Haji dan juga beribadah di Tanah Suci. Berbalik pada cerita Saiful Apek tadi, tahun 1976 tu pergi ke Tanah Suci tu naik apa? Mula-mula saya naik heran lah. Naik heran lah. Macam mana saya boleh pergi sana kan. Tapi memang naik pesawat lah. Naik kapal. Tak, kalau kapal tu lama sangat tu. Bulan sangat. Jadi memang naik pesawat. Jadi saya ingat lagi ketika tu memang naik MAS lah tak salah saya.
memang sampai di sana tu memang banyak pengalaman yang saya dapat rasakan yang mungkin sekarang bila saya tengok melalui gambar kan, sebab selepas pada tu memang saya dah tak ada peluang langsung nak ke sana dah. Tapi saya boleh tengok dengan jelas lah betapa banyaknya dah berubah. Sebab dulu kita ada 5 menara di keliling Masjidil Haram tu. Dan menara tu sendiri adalah satu pemandangan daripada saya, daripada bawah tu, daripada Kaabah tu sendiri, melihatkan itulah satu-satunya bangunan yang tinggi. Tidak ada apa saja bangunan di keliling yang lebih tinggi daripada menara tu sendiri. Dan saya sendiri ketika itu, masa saya kecil tu, saya terlalu muskil. Saya ni adventure boy lah. Saya pernah sampai saya pecah masuk sebab dia saya kecil. Badan saya boleh orang cakap, kalau orang Penang cakap celuih nak masuk tu. Saya tengok cahaya tu kecil je. Memang menara tu memang gelap. Dengan tangga yang bulat tu, saya berjaya naik sampai atas. So ada seorang hamba Allah ni yang berbangsa Turki kat atas tu, dia memang menangis tengok saya sebab saya lah satu-satunya yang terlepas sampai kat atas tu. Jadi selepas pada tu, dia peluk saya, dia sebut nama saya Soif. Soif ni pedang. Pedang yang tajam katanya. Menjak pada hari tu, setiap Zuhur dan Asar, dia akan bawa saya atas pangku ni, atas bahu dia ni untuk sa'i dan tawaf. Untunglah. Macam tu punyalah dia rasa hebatnya budak warrior ni yang boleh sampai ke atas tu. Jadi ni antara kenangan yang saya rasa macam sampai sekarang saya tak boleh lupa. Macam Ustaz ada orang dukung dekat sana. Kalau saya rasa kalau dia hukum kalau dengan tak saya sekarang ni menyesal rasanya. Saya takut dia mengesot. Okay, baik. Berbalik pada topik kita ni. Macam ada orang nak pergi sana atas dasar nak pergi melancong je. Nak pergi belah je. Macam mana Ustaz? Rugilah. Kalau nak melancong ni banyak di tempat lain boleh Ya, melancong. betul. Tapi menyambil boleh lah. Kalau setakat kita nak beli sikit, satu dua. Tapi jangan lupa fokus utama kita pergi ke sana. Kan fokus utama pergi ke sana adalah untuk beribadah. Jadi jangan kita bazirkan masa yang kita ada kat sana, sebab kita tak tahu bila lagi kita boleh kembali ke sana. Macam mana kita rasa tak tahu lagi sama ada sempat Ramadan ke tidak. Macam tu juga bila ada peluang ke sana, manfaatkan untuk beribadah. Setakat nak membeli, jangan sampai kita jangan sampai kita terlupa, jangan sampai kita hilang fokus kita untuk ibadah. Tujuan asal tu. Kata beli sini murah, beli ni murah. Tu beli kopiah beli sampai 10 beli sampai kat Malaysia berperasan made in Taiwan. Kadang-kadang itu semualah tu. Kadang benda-benda yang kadang-kadang benda yang boleh beli kat Malaysia, kita berhabis beli kat sana. Buat apa? Kan nak katakan macam buah tamar pun boleh beli kat Malaysia sekarang. Betul. Kan jadi mana kata yalah memanglah tak sama dari segi kualiti dan sebagainya, tapi jangan kita hilang fokus. Inna a'malu bin niat. Apa niat kita? Niat kita nak beribadah. Ibadah dulu utamakan berbanding benda-benda lain. Lagi satu saya muskil tak. Ini ialah saya selalu tengok orang kadang-kadang bergambar membelakangkan Kaabah. Maknanya nak menunjukkan keadaan selfie tu menampakkan Kaabah. Tapi ada juga pendapat mengatakan kita tidak boleh membelakangi Kaabah tu sendiri. Dia sebenarnya jadi, sebenarnya dalam ni ketika kita beribadah, kita melaksanakan ibadah tawaf, memang kita kena pastikan badan kita ni tidak sampai membelakangkan tawaf. Dia mesti tuairing tu maknanya masih lagi menghadap Kaabah. Pusing, jaga. Tu memang kena jaga. Yang itu kan. Tapi itu yang heran tu, dia dalam tu boleh pula membelakang. Itu. Itu saya muskil tu apa? Dah lah bergambar, lepas tu hilang nak kira dah berapa round nak apa pula kan. Tu semua dah tu kan. Jadi sebenarnya tu saya kata fokus dulu kepada ibadah. Dah habis tu kan, kalau kita bergambar tak apalah. Gambar. Tak ada masalah. Baik, satu lagi Ustaz, macam ada orang kata segala doa percakapan kita di sana dimakbulkan. Betul ke macam ni Ustaz? Betul lah, tu sebabnya kena elok-elok lah. Sebenarnya ada juga yang cakap tak makbul. Kan? InsyaAllah bagilah aku isteri yang cantik. Betul kan? Betul kan? Masalahnya dia harap isteri dia yang dah sedia ada tu cantik. Macam mana tu? Dah macam tu rupanya kan? Macam mana kau nak ubah lagi kan? Tak adalah, maksudnya rupanya cantik-cantik yang lain. Tu sebabnya ada orang cakap tu apa? Kau dekat Mekah, kat Madinah ni kau kena jaga mulut kau. Dia kata kan? Betul lah. Jangan main-main. Kata, bukan kat Mekah, Madinah, kat Malaysia pun kena jaga mulut ni. Kat mana-mana pun kena jaga. Lepas tu ada orang tu lagi pula. Aku nak buang semua benda-benda perangai aku tak elok semua nak buang kat Mekah. Kau ajar. Kau ingat tahu apa pun. Kau nak buang-buang kat Malaysia ni. Kat sana biar dia jadi elok. Betul tak? Sebab tu kadang-kadang orang ni dia tak tahu bahawasanya tempat ni tempat yang baik. Itu yang kadang-kadang orang takut. Ya Allah, pergi sana ni
macam mana apalah jadi kat aku ni. Ya Allah, orang macam-macam ni lah. Tak nampak khabar Nampak lah. khabar. Apa kan. Tu yang dia sampai tu, dia tinggalkan beg dia pergi. Dia tinggalkan beg dia kat hotel, dia pergi terus. Balik tu meraung dia kat hotel. Memang betul dia tak nampak Kaabah. Dia mengadu, ya Allah Ustaz, kenapa saya tak nampak Kaabah Ustaz? Muhtawis tu cakap, memang tak nampak cik, ini Madinah. Di mana nampak? Dia silap. Dia tak nampak. Memanglah kau tak nampak Madinah. Kau cari di mana nak jumpa lah. Dosa apa Tak, buat dia terlampau takut. Terlampau takut. Sebenarnya jangan takut. Sebab Paranoid. bila kita dah dijemput menjadi tetamu Allah, sangka baik. Mana Allah dah jemput kita jadi duyufur rahman, jadi tetamu Allah. Okey. Baik. Apa pun terima kasih diucapkan kepada Ustaz Sabtu Debat juga Abang Saiful Apik kita yang menemani kita sepanjang 10 hari ini. Untuk, Alhamdulillah. Sampai ke episod 20. Maaf segala gurau-gurauan dan Tak, saya maafkan. Saya nampak makin lama dah. Tak ada apa. makin tak teramak dah. Tak tergamak, tak maafkan. Tak teramak tak maafkan. Betul. Tapi saya ingatlah kata-kata Abang Saiful Apik, bodoh tu Jimat sikit. Esok lusa nak pakai. Insya-Allah nak pakai. Insya-Allah. Saya pun minta maaf banyak. Kalau kita bergurau. Sama juga. Okey, baik untuk Dan sesungguhnya permulaan kita tidak penting, pengakhiran kita semua semoga dalam husnul khatimah. Amin. Okay, InsyaAllah. Semoga kuah kita sentiasa terjalin lah. Ya, InsyaAllah. Dan insyaAllah besok akan kembali lagi untuk episod ke-21. Siapakah orangnya? Siapakah ustaznya? Kita akan nantikan pada hari esok. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan ini adalah Borak Tengah Lapar. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Jangan hisap fit, jangan buat jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.